Is also actively involved as a member of industry, technical working groups, including Technology and Technical Working Group, TTWG, Lembaga Technologies Malaysia, MBOT, in the field of telecommunication and broadcasting technology, Malaysian Technical Standards Forum for Broadcast Technology, World DAB Asia Pacific Technical Group. So Puan Nurul Husna, welcome to Glocom 2023. Selamat datang. Okay, sebelum Puan Nurul Husna berkongsi sedikit pengalaman beliau, sedikit info tentang sesi kita hari ini. Okay, so ladies and gentlemen, present here today. Today's session will look at the exciting world of digital media and explore the strategies and the challenges involved in building a comprehensive and a cohesive OTT platform. So it would meet all the current needs. So, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, era teknologi yang berkembang pesat dan landscape digital yang sentiasa berkembang mewujudkan konsep omnipresence. Oleh itu, penumpuan dan perkhidmatan media penting untuk jenama OTT seperti RTM Klik. So, akses kandungan pada bila-bila masa melalui mana-mana peranti di mana-mana jua sambil memastikan pengalaman pengguna lancar menjadi faktor kejayaan platform tersebut. So hari ini Puan Nurul Husna akan menjelaskan strategi, inovasi dan cabaran dalam mewujudkan ekosistem sedemikian melalui RTM Klik. So tanpa berlengah lagi, let's start Puan. Okay, thank you. Okay, I will start my session here. Okay, Assalamualaikum and a very good afternoon everyone. Okay, pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur iaitu Glocom, IPTA dan juga UPSI kerana menjemput saya untuk kita sama-sama berkongsi satu produk ataupun satu perkhidmatan iaitu RTM Klik, yang mana RTM Klik merupakan OTT brand yang pertama di Malaysia daripada public broadcaster. Beri tepukan sikit. Okey, tajuk kita mungkin agak kedengaran bunyinya agak teknikal lah. Bahasanya omnipresent, media convergent and seamless services. Okey? Seperti mana yang kita dengar daripada Tuan Suhaimi Sulaiman tadi, so jenama yang kita akan bawa mestilah relevant, relatable dan juga lovable. So untuk saya punya sesi akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri ini direalisasikan dengan teknologi broadcasting dan didesain in such a way untuk membawa RTM Klik di mana-mana. Okey? Oh, dia punya sorry. Tapi dia ni macam dah off nanti. Tak, bukan dia off. Okey, so ini adalah isi kandungan ataupun pembentangan yang saya akan sampaikan. So kita akan pergi, sebelum kita pergi deep down, so saya akan huraikan apa yang dimaksudkan dengan omnipresent, media convergent dan seterusnya seamless services di dalam satu perkhidmatan OTT. Okey? Okey, sebagai seorang jurutera dan juga teknologis dalam bidang broadcasting,
sebelum kita mereka bentuk ataupun sesuatu solution kepada pihak program, so kita kena tahu apakah environment public ataupun audience yang kita akan serve. So berdasarkan essential headlines daripada digital adoption and use in Malaysia in early 2023 menyatakan bahawa 33 juta pengguna internet di Malaysia di awal 2023 dan penetrationnya adalah sebanyak 96.8%. Dan manakala 26.8 juta pengguna media sosial pada Januari 2023 yang bersamaan dengan 78.5% total populasi dan 44.5 juta pengguna selular adalah pengguna aktif di Malaysia sejak awal 2023. Dan angka-angka ni bersamaan dengan 129.1% jumlah penduduk. So, mengapa data-data penting? So, data-data ini penting sebagai seorang professional technologist kerana dalam mereka bentuk, kita mestilah menyesuaikan apa kehendak audience supaya apa produk yang kita akan design itu menempati apa yang khalayak mahukan. So kita tengok pula dari segi Malaysia population pada tahun 2023. So sekarang populasi Malaysia adalah sebanyak 34.13 juta. So kalau kita mapkan dengan digital adoption tadi, data tu, so almost keseluruhan rakyat Malaysia telah beralih menggunakan internet. Okey? Dan 48.9% daripada populasi Malaysia adalah perempuan, manakala 51% pula adalah lelaki. So mengapa percentage ini penting? Ini kerana kita akan menawarkan produk-produk di dalam RTM Click bersesuaian dengan nisbah jantina di Malaysia. Dan juga sebanyak 78.4% daripada populasi Malaysia tinggal di urban, kawasan urban atau kawasan bandar. So kawasan bandar kalau kita tahu mempunyai kapasiti dari segi kemudahan talian internet yang baik. So bagaimana kita nak sesuaikan kemudahan ini supaya kita memberikan perkhidmatan yang bersesuaian. Seterusnya 21.6% tinggal di kawasan luar bandar. Dan bagaimana kita nak menggunakan teknologi untuk serve juga penduduk-penduduk yang tinggal di luar bandar supaya dia punya digital gap tidak jauhlah ketinggalan dan supaya mereka juga dapat bahan-bahan ataupun mesej-mesej kerajaan sampai kepada golongan sasar. Seterusnya, ini adalah data daripada e-economy daripada Google, Temasek and Bain & Company. Kalau kita tengok daripada 2019 sehingga 2022, so peningkatan yang ketara daripada 360 juta pengguna internet di Southeast Asia meningkat kepada 460 juta. So macam mana kita nak tap this figure supaya kita boleh design perkhidmatan yang sesuai, ya. Okey. So ini adalah top 5 leading sector di dalam digital economy, yang mana online media adalah antara sektor yang utama. Dan kalau kita tengok dari segi behavior pengguna media untuk Southeast Asia berbanding dengan pengguna Malaysia, so untuk video on demand, pengguna di Malaysia memang tinggi, ya, berbanding dengan pengguna di Southeast Asia. So 39%. So kita tengok taburan consumption untuk bahan media, video on demand, music on demand dan juga gaming. Dan penggunaannya melebihi 1 jam. So kita tengok the trend is there.
So bagaimana kita nak memenuhi angka-angka ini membantu kita untuk mereka bentuk sesuatu perkhidmatan yang sesuai dengan gaya hidup setiap individu di Malaysia. Okey? So sebelum saya pergi dengan lebih jauh, kita perlu tahu terminologi yang kita gunakan yang bersesuaian dengan digital media. So salah satunya adalah OTT. So apakah OTT services? So OTT services ataupun over the top adalah perkhidmatan yang merujuk kepada mana-mana media yang deliver ataupun diberikan melalui talian internet. Okey? Berbeza dengan kaedah konvensional yang mana kita consume bahan media itu menggunakan devices ataupun peranti-peranti secara berasingan. Okey? So kalau kita nak tonton TV, kita perlukan guna TV. So sekarang kita hanya tonton dengan menggunakan handphone saja. So all in one devices. Okay. Seterusnya, OTT services deliver content over the top menggunakan existing internet services dan membenarkan pengguna untuk melanggan ataupun melayari pelbagai kandungan bahan media termasuk video, audio dan juga pelbagai bentuk bahan hiburan. Okay. Dengan menggunakan pelbagai peranti, contoh smartphone, tablet, smart TV dan juga komputer. Okey. Seperti mana yang saya jelaskan, OTT media memerlukan talian internet dan memerlukan aplikasi khusus dan juga website yang khusus bagi penyedia perkhidmatan OTT. Okey, semua kenal ini brand apa? Okey. And this one? Okay, so bagi kita semua boleh tak buka Google Store ataupun Apple Store. So boleh tak download RTM Click sekarang, mana yang tidak langgan lagi? Tak download lagi? Boleh saya tahu siapa yang dah ada RTM Click punya apps ni dalam phone masing-masing? Okay. So seterusnya, omnipresent. So kita dah faham OTT. So sekarang apa yang dimasukkan omnipresent di dalam OTT? Okay. In the context of OTT media platform, omnipresent bermaksud the ability of the content to be available and accessible various device on and platform. Dan OTT yang dihantar melalui streaming media content ini terus kepada pengguna melalui internet dan tanpa melalui media konvensional ataupun cable network. Okey. Seterusnya adalah apa itu media convergent in OTT. So OTT platform memainkan peranan yang penting di dalam media convergence. Okey. Dengan adanya media convergence yang mana semua perkhidmatan dalam satu device menyebabkan wujudnya OTT. Okey. Dapat perkhidmatan OTT dapat dihantar ataupun di-deliver melalui separate channel ataupun platform. Okey. Kalau dulu kita nak pergi tengok wayang, kita perlu pergi ke pawagam, betul? So sekarang ini pawagam dibawa ke rumah kita. Okey. So seamless services in OTT. So ada beberapa faktor ataupun kriteria untuk kita hasilkan perkhidmatan di dalam OTT ni, iaitu content access yang kita perlu pertimbangkan. So macam mana content access ni didesain secara sedemikian rupa untuk membolehkan perkhidmatan ataupun konten-konten ni dicari dengan mudah di dalam platform OTT. Cross device compatibility
bermaksud apabila kita melayari sesuatu devices tanpa gangguan ya. So daripada menggunakan tablet dan seterusnya menggunakan handphone tanpa ada gangguan, dan juga streaming quality bermaksud kita menyediakan perkhidmatan video content ataupun perkhidmatan high quality video content dengan tanpa delay dan juga tanpa buffering, dan juga offline viewing iaitu kita menyediakan bahan-bahan yang boleh dimuat turun, contohnya bahan-bahan yang seperti podcast dan juga bahan-bahan video. Okey. Dan juga account integration yang mana kalau ada sesetengah OTT yang memerlukan kita untuk langgan, dan kita pastikan langganan ataupun sign in untuk setiap peranti itu dilakukan dengan secara orang kata apa, kohesif ataupun tanpa dengan seragam lah, tanpa kita orang kata apa, mudah kepada pengguna, tanpa memberi tekanan kepada orang kata apa, kita punya pelanggan. Okey. Seterusnya kita dah tahu berkenaan dengan omnipresent. Kita juga dah tahu mengenai media convergence, dan juga kita juga telah tahu berkaitan dengan seamless services. Okey, seterusnya adalah case study berkenaan dengan RTM Click. Berdasarkan feature-feature tadi, bagaimana RTM Click direka bentuk supaya disesuaikan dengan behavior dan environment persekitaran setiap pengguna. Audio. Audio. Radio, my favorite song. Kalau pergi Kuala Kubu, tulis nama atas batu. Gol! Seronok kan? Anda boleh tonton secara langsung, VOD, dengar radio dan podcast melalui satu aplikasi. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Okey, tu kita punya Radio. DJ Tuan Suhaimi Sulaiman tadi telah mempromosikan all-in-one services in one OTT brand. Okey, ini adalah user experience dan juga user interface bagi RTM Click. So sekarang RTM Click telah berada di mana-mana devices dan juga platform. Ini adalah look and feel RTM Click. So siapa yang telah download, so beginilah rupa bentuknya. Okey, so kita ada perkhidmatan utama di dalam RTM Click iaitu TV live streaming, radio streaming, video on demand, podcast. Kita juga ada EPG. So jadi kita boleh plan kita punya kata apa, kita tontonan, masa tontonan kita. Okey. So kita juga ada analytics. Analytics ni penting untuk kita tahu dari segi kita punya user behavior. So daripada data ni kita akan buat content planning dan juga perkhidmatan-perkhidmatan yang bersesuaian dengan target audience kita. Yang seterusnya adalah untuk OTT monitoring and control. So untuk bahagian teknikal, OTT monitoring and control ni perlu bagi kita menambah baik dan juga melakukan inovasi. Dan kalau just in case ada bugs ke ataupun dari segi kita punya software integration ke ada masalah, so OTT monitoring and control ni memang data-data ni diperlukan oleh bahagian teknikal untuk menambah baik. Okey. Okey, ini adalah look and feel TV live streaming kita. So kita ada 8 channel termasuk siaran parlimen. Okey. Seterusnya kita ada live streaming radio. Kita ada 34 stesen radio semua. Okey, 6 radio di Ibu Pejabat, I, Minal, Trax FM, National. Okey.
dan ada 16 stesen radio negeri dan juga 12 radio tempatan. Dan untuk orang kata apa, jumlah terkini kita ada 8,000 lebih ya kandungan video on demand. So sekarang, untuk masa sekarang kita memang untuk menggalakkan lagi segi industri kreatif bagi produksi tempatan. So kandungan-kandungan kita memang menyokonglah kandungan produksi tempatan. Walau bagaimanapun kita ada plan untuk tambah lagi kandungan-kandungan seperti mana Tuan Suhaimi Sulaiman mention sebentar tadi. So kita akan masukkan kandungan-kandungan daripada konten-konten daripada provider yang lain juga. Dan ini adalah kategori-kategori konten yang ada. Okey, kau CEO aku memang antara trending lah. Okey, BOD trending dalam RTM Click. So boleh tengok nanti. Okey, ini adalah antara inisiatif baru untuk kontrak semasa RTM Click yang mana kita memperkenalkan podcast dan antara orang kata apa sisters yang terbaru adalah bahan berita RTM. Okey. So tailor to regional content. So kita ada berita-berita, kalau siapa-siapa yang miss berita, so boleh pergi kepada podcast dan dengar semulalah bahan-bahan berita tadi. Okey. So kita perlukan dari segi teknikal, content management system diperlukan untuk memastikan para orang kata apa pihak program untuk memuat naik. So kita perlu ada content management system. So ini adalah Lumascape. Lumascape ni adalah dikeluarkan oleh International Advertising Bureau. So ini adalah gambaran Lumascape bagi negara-negara di Southeast Asia di mana RTM Click antara branding utama untuk OTT ya. So ini adalah bila cakap omnipresent, ini adalah device yang telah berada untuk RTM Click ya. Kita ada di Android TV, kita juga di Samsung, kalau siapa ada Samsung TV, model brand tahun 2021 ke atas, so boleh download RTM Click. Dan juga kita ada juga di LG Smart TV sekarang, Huawei, iPhone apps dan juga Android apps. Okey. So sehingga sekarang kita ada total registered users adalah seramai 585,000 dan unique viewers hingga sekarang adalah seramai 3 juta orang. Okey. Ini adalah demografi yang kita dapat daripada analytics tadi. So komposisi dia adalah 43,000 pendaftar pengguna wanita, manakala 13,000 adalah pendaftar pengguna lelaki. So kalau kita tengok pendaftar pengguna yang unknown ni ramai disebabkan mungkin dia tak nak hassle daftar. Jadi ataupun sekarang ni kita lebih menitik beratkan privacy, so dia choose untuk tidak berdaftar untuk memudahkan dia punya ni. Sebab kita sekarang tanpa langganan tanpa bayaran, so percuma. Okey. So ini adalah achievement untuk last APB, Asia Pacific Broadcasting Award hari itu. So kita menang untuk anugerah Excellent Award for OTT Application untuk Malaysia region. Okey. So ini sebelum saya akhiri ada satu video berkaitan branding. Okey. Yeah, so let's start with what branding is. Okay, it's because it's not a lot of things people say. It's not a logo. Okay, a logo is a very useful tool for business, but it's not the brand. It's a symbol for the brand. A brand is not a product. So when people talk about this brand
advertising people like to say, well, it's the sum of all the impressions that a company makes on an audience. Yeah. Well, you know, if you're trying to sell a lot of impressions, I can see where that might be useful to you. But from a business's point of view, why do they want that? Right? So, and how does that help Self-serving definition creative there. people understand what they're doing? Right. So none of those things are really what branding is. A brand is a result. It's a customer's gut feeling about a product, a service, or a company. It ends up in their heads, in their hearts. They take whatever raw materials you throw at them and they make something out of it. But they're making it, they're creating it. And so in a sense, when you create a brand, you're not creating one brand, you're creating millions of brands, like however many customers or people in your audience. Oh. Each one has a different brand of you. So a brand is like a reputation, right? So it's your business reputation, and everyone's going to be a little bit different about what that reputation is. And that's okay, as long as you've got it corralled mostly where you want it, and that it's beneficial to the company. So we tend to look at companies and designers tend to look at branding as, from our point of view, like this is something we're doing. We're telling a story. We're making a claim. We're making a pitch. And that's what we do, but that's not what a brand is. A brand is the result of that, and if you don't start there, you don't know what you're doing. You actually don't know what you think you know what you're doing, but you don't. So from a designer's point of view, I mean, I always tended to be this way. It's like, it was my gut feeling, right, about whether this is going to work or not. And then I would sell it as hard as I could to get the client to sign off on it. From the client's point of view, they're going, well, it's a checklist. I got the logo, I got the tagline, I got the ad campaign, click, check, and they think they're done. Right. None of that's right. What's right is what happens in people's heads. Like, what have we achieved? Like, what's the reputation that we've created through the products we're putting out, like the design of the products, the messaging we're putting out, the look and feel of them, our culture, how does that affect people? How our employees behave, how is that affecting our reputation? All that stuff counts. So it's a big world, and it actually takes in almost all of business. Not so much finance, but finance is involved too, because finance has to greenlight all these things. But almost everybody in a company is, affecting the brand, doing something with the brand, doing it for the brand, or hurting the brand. So you got to think of it that way. Whew. I didn't want to say one word because that was perfect. And this is unscripted. Marty's just talking from decades of experience and writing and articulating this. It's very clear to me. So lastly, content is king, technology is queen. So content serves as the primary driver of audience engagement and satisfaction, while technology empowers content creators and providers to deliver content efficiently and enhance user experiences. So untuk next session, so from the queen, saya akan pass to the king, which is Puan Shida nanti. So dia akan present lagi exciting point of view in the term of content producing. Okay, with that saya pass kepada Cik Moderator. Thank you so much, Puan Nurul Husna. We would love to have you here so we can discuss more on some more questions we have. Thank you so much. That was very fruitful. I think it opened my eyes on OTT because I don't think I ever had someone explain to me on the background of how actually this works. So I'm like, Netflix, yes, Netflix. Astrogo, yes, Astrogo. RTM Click, yes, RTM Click. But do we actually think about all this? Yes, no. We'll never know, right? But so looking at the fact that this is the first OTT platform from public broadcast, I think it is a big deal. I think it is fantastic. So let's look at the questions I have for you, ma'am. So what are the benefits of creating an omnipresent media convergent OTT brand? Okay, kalau kita tengok tadi kan, kenapa kita perlu ada kan ciri-ciri tadi.
omnipresence, media convergence and also seamless experience. Yang pertama kita nak extended dari segi kita audiences. So bila kita berada di mana-mana, so jadi kita boleh reach to orang kata apa, kita punya audience sampai ke pelosok mana pun. Okay, macam tadi kita tengok statistik kan. So the urban area and juga the rural area. So macam mana kita menggunakan teknologi untuk serve this kind of groups. So kita ada adaptive bit rates. So those yang duduk di rural area yang mana dia punya connectivity adalah limited. So jadi kita provide dengan adaptive bit rate untuk membolehkan dia juga experience kita punya content dengan lebih baik. Okay, without ada perbezaan. So ada ciri-ciri inclusivity di situ. So dari segi tu, yang selain daripada tu, kebaikannya adalah dari segi increase consumption. So bila kita ada pelbagai perkhidmatan di dalam satu orang kata brand, so tanpa kita perlu memuat turun pelbagai apps lah. So senang bagi kita lah. So kita nak tonton, nak tengok video, tengok TV kat situ, dengar radio pun kat situ, nak kata apa, podcast pun kat situ. Okay, so kita tak perlu register dah, satu brand saja kita register. Okay, saya bagi dua je lah tu kan, masa dah ni. Okay, next question. Thank you, Miss. Alright, so like this promotes inclusivity, and I think that's the best part of it. So we can watch it anywhere, we can do what we want anytime. So as we move on to the next question, it was interesting one to look at. You laid out 5 sectors of digital economy. So e-commerce, transport and food, online travel, finance service, and one of it was online media. So, and then I also heard seamless, when it comes to seamless services, we supposed to look at account integration, offline viewing, streaming qualities, cross-devices compatibility, and also the content access. So, what are the faktor utama that leads on or to contributes to the seamless services besides that? So kalau kita tengok OTT brand ni, so kita memerlukan talent internet. So those OTT provider mesti menggunakan talian internet lah. So kita perlu ada a good connectivity. So satu lagi adalah content delivery networks. So kita perlu memilih content delivery network providers yang boleh memberikan orang kata apa, viewing experience yang pleasant dengan low latency, tak ada buffering kan. Kalau tengah OTT kan kita nak watch satu-satu, so dia buffer. So kita tak nak yang CDN yang macam tu. Okay. Yang seterusnya adalah dari segi video quality. So video quality memainkan peranan yang penting, yang mana sekarang kita bukan hanya video yang berbentuk HD, UHD dan 4K. So jadi sebagai seorang teknologis, kita perlu think ahead and keep up with the trends, dan kita design kita punya infra in such a way untuk support this kind of video. Understand, Miss. I think it is interesting to look at that way. Of course, frustrating when we are watching something, then the video is kept on buffering. So it becomes a turn off, macam we don't want to watch it anymore, or we don't want to go back to it anymore. So that's where branding comes in, right? So we don't want to associate with that brand, but when the quality is good, the internet works well, and when the viewing quality, like Puan cakap tadi, HD, no more HD, but then the ultra high definition, the 4K. So when everything works together that way, we are much more interested. So that's when the branding comes in. So going to my third question, what do you think are the future trends in OTT branding? Okay, kalau kita tengok daripada landscape sekarang, so setiap kita adalah berbeza, betul? So ada yang suka makan nasi lemak, ada yang suka breakfast with caramel macchiato.
Okay, ada yang suka minum Coke. So jadi kita nak suit with different kind of audiences ni. Kita perlukan personalization engine yang baiklah. So jadi another ataupun future trends adalah dalam OTT punya platform tu ada personalization engine yang bagus. So setiap kali kita buka apps tu, dia terus bagi kita recommend. So what are the movie yang sesuai dengan jiwa kita, so that kita jadi brand loyal kepada sesuatu brand tu lah. So kita tak pilih lah brand lain yang mana kita susah. Okay, kita buka aja, kita nampak pelbagai, tapi kita mana satu yang nak pilih ni. Jadi kalau ada recommendation engine tu, dia boleh bagi recommend kat kita based on kita punya preference, based on kita punya past history, kita punya viewings tu. Okay. So dia macam easy access. It tracks sort of, Yes. and then so it knows what we are doing, where we are going in a Yes. way, our preferences, and then it shows us what we would like. So that are the future trends, right, Miss? Okay, ya. Yeah. Dan kalau kita tengok tadi kan, dia punya media consumption, so gaming, so in the future mungkin akan ada augmented reality. So those kind of services akan ada di dalam OTT. So dan kita juga ada AI. So that will be the future trend of OTT lah. Okay, so the adoption of AI would be the future trends when it comes We to call it immersive experience. immersive experience. Okay. Okay, interesting. All right, thank you so much for sharing such a beautiful insight on OTT platforms and the omnipresence of it. And we are very grateful for your sharing session, Miss. Okay, so as we continue to cultivate creativity for the future of communication, ladies and gentlemen, I think it is important that we utilize the OTT platforms that have been given to us with care and with proper outlook as well. So it have the potentials to outshape and also to improvise the technology usage and also the way we consume media. So thank you so much to everyone who have been here listening to us. It's been a pleasure. Thank you to Puan Nurul Husna for sharing with us on this outlook. So to everyone present here, have a great day ahead. Thank you. Sorry, Puan Nurul Husna, we would like to give you a Cenderahati from us. Thank you so much. So I shall pass it on to our MC, yeah? Terima kasih kepada Cik Stephanie Ann sebagai moderator dan teknologis Nurul Husna binti Muhammad Kasim, Ketua Penolong Pengarah Stesen Media Teknologi Aplikasi Jabatan Penyiaran Malaysia atas perkongsian yang cukup bermakna. Seterusnya, majlis menjemput Cik Asna Zukrina sebagai moderator untuk mengendalikan slot seterusnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan dan puan dan juga tetamu dan peserta Glocom. Selamat datang ke sesi pengkongsian First Global Conference of Communication Culture Contemporary Media Glocom 2023. Dengan itu kita dapat bersama-sama berkumpul dengan perkongsian kita pada hari ini tentang POV Entertainment Production in Public Broadcast Station atau pandangan dari segi penghasilan konten dalam industri hiburan di stesen penyiaran awam. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya jemput Puan Rashidah binti Ali untuk bersama-sama saya. Ya, ini Puan Rashidah ya. Nampak kecil, molek orangnya tapi jiwanya besar, bakatnya besar. Okey, sebelum itu saya nak memperkenalkan Puan Rashidah dulu. Puan Rashidah merupakan seorang penerbit yang berpengalaman selama 19 tahun dan melibatkan diri dalam industri hiburan dan penerbitan di stesen kerajaan iaitu RTM. Puan Rashidah juga telah menerbitkan pelbagai jenis program hiburan, konsert orkestra, program anugerah
Anugerah Sri Agasa 2015-2022 Talk Show Festival Filem Malaysia, Anugerah Nasyid Malaysia dan pernah memenangi bagi kategori rancangan hiburan terbaik konsert minggu ini Ratu 2.0. Puan Rashidah, kita duduk dulu lah Puan Rashidah. Okay, alright. Dan juga selain itu Puan Rashidah juga merupakan top 5, top 5 best music program dalam Asian TV Award 2020 dan 2021 bagi konsert Orang Kita. Konsert Bangkit Malaysia Symphony Orchestra RTM. Puan Rashidah, sebelum tu apa khabar Puan Rashidah, sihat? Khabar baik, Alhamdulillah. Saya, it feels very honoured untuk saya bersama-sama di bawah panggung bersama orang yang hebat. Jadi Puan Rashidah, tanpa melengahkan lagi masa lagi, floor is yours. Dan boleh kita mulakan dengan sesi perkongsian pada hari ini. Boleh Puan Rashidah? Boleh, boleh, boleh. Alright, silakan. Terima kasih Asnah. Okey. Assalamualaikum semua, selamat petang. Saya berdebar, bos saya dekat depan saya petang ni. Tapi insyaAllah saya akan cuba yang terbaik untuk saya kongsikan dengan, saya rasa dekat dalam ni kebanyakannya adik-adik. Betul? Bukan adik-adik. No. Dari peringkatnya adik-adik, guys semua, saya rasa kita punya gap kita umur, bukan adik-adik tu. Bukan. Jangan salah faham. Okey. Hari ni berdirinya saya kat sini, saya terpanggil di sini daripada UPSI IPTA untuk Glocom pada petang ini untuk saya kongsikan pengalaman saya, untuk saya berkongsi ilmu dengan anda semua tentang point of view tentang penerbitan program hiburan di RTM, iaitu stesen kerajaan, stesen awam, stesen penyiaran awam. Okey, RTM. Okey, baik. Tugas seorang penerbit ni bukan mudah. Boleh saya tanya anda semua dekat dalam ni, siapa yang pernah tengok RTM? Ya, keni. Jangan risau. Maka tak kena potong, maka you all tak kena potong. Tengok, bos saya dah pandang, dah pusing. Tengok siapa yang tengok. Tak ada dah. 1, 2. Ramai. Okey. Tak apa, jangan risau. Semua tu, perkara tu bukan, saya rasakan itu bukannya tidak normal. Normal. Pada usia anda, kalau anda kata tidak menonton RTM, itu bukan satu masalah. Tetapi saya berdiri di sini untuk saya kongsikan ke anda apa tu RTM, apa peranan RTM dan apa peranan kita sebagai penerbit di RTM untuk menghasilkan program yang terbaik untuk dikongsikan audience, especially generasi muda dan semua golongan masyarakat. Okay, next. Okay, fungsi RTM. Fungsi, visi, misi. Okey, RTM. Kita adalah membawa visi sebagai satu stesen pilihan yang berwibawa. Okey, tugas kita untuk mencapai visi itu. Tugas RTM, tugas seorang penerbit untuk memperkasakan kandungan program untuk disampaikan, untuk menyebar luaskan mesej, aspirasi kerajaan kepada audiens. Okey? Kalau kita sekadar menonton hiburan, kita tidak mendidik, benda tu tak sampai. Setiap apa yang kita lakukan, matlamat tu kena ada. Subject matter setiap program yang kita hasilkan berbeza. Setiap program yang kita hasilkan, cara dan apa yang kita nak sampaikan kepada penonton bersasar kita berbeza. Okey? Dan paling penting, seorang producer, kita ada tanggungjawab sosial, iaitu mendidik, menghibur selain daripada memberi maklumat kepada para penonton. RTM ni dah 77 tahun. Untuk TV saja dah lebih 6 dekad bersiaran di stesen di RTM tu dah lebih 6 dekad. Daripada tahun 63 hingga kini. So untuk saya berdiri sebagai seorang penerbit penjawat awam daripada RTM, saya rasa amat berbangga untuk kongsi dengan anda semua, you guys semua, apa pengalaman yang saya lalui selama 19 tahun. Saya bermula daripada bawah. Saya memula daripada assistant producer sehingga kini saya masih di unit yang sama untuk menghasilkan program-program terbitan hiburan TV untuk disiarkan di platform televisyen RTM. Next. Okey. Kalau kita dah cerita tentang RTM, apa fungsi visi? Ini tugas penerbit di RTM. Tugas seorang producer. Di RTM, producer, studio director equal to RTM producer. Mungkin ada stesen TV di luar sana
director orang berbeza, producer orang berbeza. Tetapi di RTM kita memikul satu tanggungjawab besar. Okey? Lagi satu soalan saya nak tanya anda semua. Ada tak di antara adik-adik dalam ni yang pernah buat production atau tahu apa itu production? Tak ada. Tak kenal production. You all daripada fakulti Mascom? Ada? Ada yang terlibat dalam penyiaran? Broadcasting? Ada? Tak ada? Ada. Okey. So pada saya mudah. Kalau anda tahu apa itu production, awak tahu apa itu production, bila anda berada di lapangan kerja, di reality, di ruang kerja yang sebenar, inilah tugas seorang producer yang perlu anda pikul. Peranannya sangat besar. From zero to hero, you all kena fikirkan apa yang perlu dicapai, apa yang perlu dibuat, apa konten, idea, konsep yang perlu disampaikan kepada penonton. Tak kira lapisan umur, tak kira apa sahaja latar belakang. Tetapi yang paling penting, yang perlu sentiasa diingatkan dalam kepala setiap producer adalah kita adalah captain of the ship. Daripada konsep yang kita cipta, daripada konten yang kita bina untuk menghasilkan sesebuah rancangan tu, kita kena bekerjasama dengan semua individu-individu di bawah kita. Production team, bawah-bawah kita ada floor manager, ada assistant producer, art and design team, technical team, promo team, talent and finance. Semua itu di bawah kawalan kita. Bagaimana kita mencorak sesebuah program itu, bagaimana kita nak mencapai, mereka lah kumpulan sokongan yang berada di bawah kita. Okay? So, dalam menjadi seorang producer, yang saya katakan tadi, tugas dan tanggungjawab tu sangat besar. Sangat besar apa yang kita perlu pikul apabila kita kena sentiasa peka dengan peredaran masa, kehendak semasa penonton dan juga kemajuan teknologi semasa. Macam Puan Husna kongsikan tadi, OTT, social media. Benda tu selari dengan apa yang perlu kami sebagai penerbit untuk tahu apa yang perlu disampaikan supaya kita tidak ketinggalan. Kita punya current situation sekarang, kita punya trend sekarang, anak muda sekarang suka fast, suka cepat, semua at any time, semua kat ujung jari. Kita tak nak terikat dengan jadual siaran. So bagaimana penerbit nak apply semua kehendak semasa penonton sekarang ni dengan penerbitan rancangan program yang sedia ada yang perlu disampaikan kepada penonton. Next. Okay. Tadi saya dah cakap tentang tugas, tanggungjawab, responsibility. Sekarang baru saya nak bergerak dan fokus kepada penerbitan program dan konten hiburan TV. Okey. Lebih 6 dekad saya katakan tadi, lebih 6 dekad penerbitan hiburan TV sejak TV Malaysia ditubuhkan daripada tahun 1963, evolusi itu berlaku. Sebelum saya pergi lanjut, saya nak tunjukkan sedikit klip kepada tuan-tuan untuk anda lihat apakah evolusi yang berlaku dalam penerbitan program hiburan di RTM. Next, play. Semua dah ngantuk Ada yang rasa nak jadi penerbit tak lepas ni? Sementara kita nak tunggu ni. Tak ada? Nak jadi artis? Oh, jadi artis. Tadi saya sebenarnya dekat luar saya terserempak dengan beberapa orang, ada yang menyanyi dalam toilet. So saya confused. Okey, sekarang saya dekat fakulti muzik. Okey, ini.
apa yang you all nampak? Perubahan dari segi color. Itu je. Okey. Dari mata kasar, kita back to gambar tadi balik. Slide tadi. Okey, dari mata kasar, betul. Itu yang you all nampak. Perubahan warna daripada hitam putih pergi ke ada warna, daripada set yang tak berapa nak ada, lepas tu ada cantik sikit, lepas tu warna dari segi kualiti daripada SD jadi HD, dan akhirnya terkini bila ada implementasi suntikan-suntikan baru, ada XR, ada AR dalam kita punya penerbitan rancangan, dia jadi lebih cantik. Itu evolusi yang kita lalui, yang nampak. Tetapi apa yang kita lihat di situ juga, dari segi jenis program sama. Ada talent show, ada konsert, tapi bagaimana setiap evolusi itu peranan penerbit di setiap era itu mengikut kehendak semasa ketika itu, mengikut kehendak stakeholders ketika itu. Okey? Dan bagaimana evolusi itu, bagaimana kita bekerjasama tadi dengan tim Puan Husna, tim teknikal, tim grafik, macam mana kita nak enhance program. Daripada you all nampak jadi hitam putih, macam so lalas, dia nampak vibrant. Betul, itulah teknologi, itulah peranan kita penerbit untuk bekerjasama dengan semua tim yang ada di bawah kita, di sekeliling kita, bagaimana kita nak menambah baik program kita semakin cantik, semakin dekat di hati audience. Itu dari segi cantik. Dari segi macam mana kita nak capai ke audience itu dalam tempoh masa trend yang terkini sekarang pun merupakan cabaran kepada kita sebagai produser penerbitan program di hiburan. Kita ada banyak saingan. Tetapi kita kena masih kekal dan relevan dalam setiap apa yang kita lakukan supaya kita jangan lari daripada apa tanggungjawab sosial sebenar penerbitan program di RTM. Okey. Okey. Tadi evolusinya, ini antara penerbitan program-program di hiburan RTM, penerbitan hiburan di RTM, which is kita ada konsert. Ini tim yang apa yang pernah saya lakukan, apa yang pernah tim-tim saya lakukan, apa yang pernah RTM terbitkan selama ini, which is konsert. Kita ada konsert indoor, outdoor. Kita ada konsert live band, kita ada konsert orkestra. Lepas tu kita ada kita ada program anugerah, talent show. Okey. Talent show ada banyak. Kita ada Bintang RTM, and Bintang RTM is the pioneer dalam program mencukil bakat di Malaysia. Mungkin ada program-program lain daripada stesen swasta lain yang juga mencukil bakat. Tetapi RTM hingga ke hari ini kita masih mengekalkan kualiti Bintang RTM, dan insya-Allah tahun ini dan tahun depan kita akan buat comeback. Akan ada Bintang RTM dalam kita melahirkan bintang yang berkualiti dan lebih segar. Okey? So kalau ada yang rasa nak masih dalam tempoh, dalam umur range yang boleh masuk uji bakat tu, boleh buka website RTM. Boleh buka any platform social media RTM, tengok kita sekarang dalam proses pencarian bakat untuk Bintang RTM. Okey? Untuk game show international collaboration, kami bekerjasama RTM, Hiburan TV, RTM bekerjasama dengan negara-negara jiran, negara serumpun seperti Indonesia, seperti Brunei, Singapura dalam kita menjayakan sesebuah konsert. Itu penting dalam kita punya perhubungan dua hala, dalam kita perkongsian ilmu dari segi dunia penyiaran, dari segi sebab kita berkongsi minat muzik yang sama. Industri hiburan kita dan industri hiburan di dalam dari negeri-negeri serumpun ni selari. Minat yang sama, artis yang sama, artis Malaysia minat Indonesia, Indonesia minat Malaysia. So Singapura juga begitu, di Brunei juga begitu. So program kerjasama antarabangsa ini amat penting dalam perkongsian ilmu dan jalinan antarabangsa kedua-dua negara. Okay, next. Okay, kejap. Di sini saya bagi sedikit klip antara program terbitan yang telah diterbitkan oleh program hiburan TV di RTM.
Okey. Itu antara program terbitan hiburan di RTM. Program-program entertainment yang diterbitkan di RTM. Ada banyak lagi tetapi hanya sedikit saya kongsikan. Selagi program-program yang diterbitkan ini sebenarnya saya nak bagi tahu dekat, saya nak kongsikan anda dengan semua, untuk jadi seorang penerbit, bila kita create content, kita fikir apa program yang kita nak buat, kita tak boleh buat program tu ikut kita. Oh, saya suka nak buat program ni, saya buat. Tidak. Setiap program kena ada matlamatnya. Kena tahu apa program yang kita buat tu, program tu untuk apa? Untuk siapa? Siapa penonton sasar kita? So, kita bukan buat program tu suka-suka, sebab kita sebagai stesen penyiar awam, kita kena tahu setiap duit yang mengalir tu adalah wang daripada dana kerajaan diberikan kepada kita. Itu adalah amanah sebagai penerbit di stesen TV kerajaan untuk menyampaikan kepada penonton semua setiap apa yang kita cipta, setiap konten yang kita buat, setiap program yang kita cipta, yang kita nak sampaikan kepada anda semua, yang kita nak tunjukkan kepada anda semua adalah konten yang terbaik. So, dalam kita menyiapkan, dalam kita berhibur, di situ juga elemen nilai-nilai murni, adab, susila semua diterapkan. Dalam kita berhibur, mungkin dalam 100% kita buat satu program tu, 70% adalah hiburan, 30% tu kita kena terapkan ilmu-ilmu didikan to educate, adab, nilai manusia semua. Dalam berhibur, perkara-perkara itu sentiasa kena ada dalam mindset seorang producer di RTM. Dalam berhibur, dalam kita mengejar peredaran teknologi yang sangat pantas pada hari ini, kita kena selari, balance. Next. Okey. Tadi saya dah cakap pasal program. Dalam kita menerbitkan program, dalam kita mencipta konten, dalam kita mengeluarkan idea-idea production, producers, creative team, apa benda sahaja yang kita lakukan, sebenarnya selain itu penerbitan program TV di RTM ini, kita menyokong industri kreatif Malaysia, which is dalam penerbitan program RTM sendiri, kita menyokong dalam membantu showcasing local talent. RTM menyediakan platform kepada talent-talent penggiat-penggiat seni di dalam RTM untuk mereka melebarkan, untuk mereka menunjukkan bakat mereka di atas platform yang kami sediakan. Dalam setahun ada banyak program yang kita sediakan. Mungkin you all nampak depan stage, depan kaca TV, yang you all nampak, apa yang you all nampak di depan itu saja. Tetapi dalam penerbitan sesebuah program TV ini, ada banyak lagi orang-orang behind the scene tu. Ada musician, ada scriptwriter, ada composer. Orang-orang itu adalah ruang pentas yang kita sediakan untuk mereka ni adalah untuk mereka berkarya. Dan secara tak langsung itu adalah job opportunity untuk mereka, peluang kerja untuk mereka. Okey? Dasar industri kreatif negara juga, itu yang kita cuba sokong dalam kita memberi ruang dan pekerjaan, platform kepada audience dan penggiat seni. Dari segi heritage, bagaimana kita memperkasakan, melestarikan seni budaya Malaysia. RTM, Unit Hiburan TV dengan kerjasama Radio Television Malaysia, stesen-stesen radio negeri, kita telah menjayakan, telah menerbitkan program-program berbentuk seni budaya warisan negara dalam bentuk pertandingan. Alhamdulillah, semua program-program itu telah mendapat sambutan yang sangat hangat kerana kita cuba memberi hiburan dalam didikan selain memartabatkan seni budaya bangsa kepada seluruh rakyat Malaysia. Kalau boleh, insya-Allah kita boleh pergi ke peringkat antarabangsa. Okey? Banyak penyertaannya kerana penglibatan program-program seni budaya yang kita capai, yang kita libatkan adalah dari sekecil kanak adik-adik prasekolah sampai ke peringkat dewasa berbentuk pertandingan. Dan kalau saya kata dalam bilik ni mungkin ada orang daripada banyak negeri kan, negeri Perak, Pahang, Selangor, Perlis. Tapi kalau saya tanya Bongai itu daripada negeri mana, you all tahu tak? Tak tahu. Okey. Sebab tu kami menggunakan platform medium television tu, kita adakan program pertandingan seni budaya Bongai dari Negeri Sembilan.
untuk kita pertandingkan secara tak langsung daripada Negeri Selangor, Perak, Pahang. Tengok, diorang tahu, oh ini seni budayanya, ini tertib acaranya, ini bagaimananya, ini. So itu secara tak langsung memberi ilmiah, memberi satu bentuk hiburan berilmiah kepada penonton. Okay? Saya tunjukkan sedikit klip tentang program yang telah dibuat pembentuk seni budaya. Begitu banyak bunga berkembang. Bagaimana setakat ini penonton-penonton di dalam auditorium Permatasari? Dari mana rindunya berseri. Bukan cak-cak ayam mereka ni. Semua hebat-hebat belakang. Saya duduk kedai daripada kecil dah mereka ni. Bendera. Kau duduk galik. Adalah cahaya dah. Cahaya dah. Wah, Terkejut jaga redha tidak. Okey. Itu antaranya. Yang mana saya katakan tadi, apa yang kita cuba sampaikan untuk kita menyebar luas, kita memelihara, kita memartabatkan seni budaya warisan negara melalui platform TV. Okey. Next. Okey, ini antara perkara baru yang telah kita perkenalkan, kita implement dalam penerbitan program hiburan TV yang mana kita no one left behind. Tiada siapa yang dipinggirkan. Kita cuba untuk satu langkah ke depan lagi satu untuk kita memberi hak satu keistimewaan kepada warga kurang upaya dalam mereka sama-sama dapat hiburan seperti orang lain juga. Semuanya inklusif, equality. Kita cuba untuk mencapai kesamarataan di antara audiens-audiens di Malaysia. So maksudnya selain daripada kita, mereka dari golongan istimewa juga berhak untuk menonton program-program hiburan terbitan RTM. Mungkin itu adalah salah satu langkah dan insya-Allah mungkin baru-baru jurubahasa isyarat yang kita tampilkan di dalam program-program RTM. Yang kalau sebelum ni you all nampak jurubahasa isyarat dalam berita, betul tak? Okey. Kalau dalam berita itu yang memang you all buka nampak. Tapi macam mana pula kalau jurubahasa isyarat dalam bentuk program hiburan? Kalau saya tunjukkan sebentar lagi adalah satu klip rancangan Anugerah. Okey, sama je orang bercakap dan talk show. Tetapi mungkin dari segi mereka yang daripada golongan istimewa sebelum ni, diorang dapat tengok memahami berita saja. Tapi bagaimana pula dengan program hiburan? So itu yang kita cuba implementkan. Tidak banyak program yang kita cuba implement, tetapi RTM telah memulakan langkah ini di dalam penerbitan program hiburan TV. Okey, saya tunjukkan sedikit contoh talk show dan satu warna anugerah. Anugerah nasyid pilihan ialah Intim. InsyaAllah ini adalah kejayaan kami meraihkan 20 tahun Intim. InsyaAllah. Tanya Intim. Untuk kategori anugerah vokal nasyid terbaik. Dan pemenangnya Rabbani Ittihad. Anda sedang menyaksikan kami dalam Tapau Show #Kasih Viral. Kalau you dah nak buat benda tu, dah pilih bidang tu, kena betul-betul buat. Lebih memandang rupa berbanding dengan bakat. Setiap grup ada perbezaan masing-masing. You have to be selective dalam apa benda yang awak nak buat. Okey. Jarang kan kita nampak sign language dalam penerbitan
musical. Bagaimana kita nak nampak persembahan nyanyian lagu tu diinterpretasikan dalam bentuk sign language. So itu yang kita cuba sampaikan, yang mana saya katakan tadi, usaha kita untuk mencapai kesamarataan audience di dalam Malaysia. Tidak ada yang terpinggir, kita cuba bagi sama rata. Apa yang kami sampaikan, hiburan yang disampaikan tu sampai kepada semua penonton, tak kira latar belakang. Okey. Last one, yang paling mencabar, dan saya rasa cabaran ni bukan untuk saya seorang. Saya rasa anda semua, ini adalah cabaran untuk semua orang, bukan Malaysia, bukan RTM, tetapi peringkat global, which is facing media today. Bagaimana kita untuk berhadapan dengan new media. Macam kita saksikan Puan Husna tadi dah berkongsikan tentang OTT, apa yang RTM telah sediakan, platform OTT. Dan bagaimana penerbit RTM, penerbit hiburan TV, macam mana kita nak mencapai untuk selari, selaras, selaju apa kehendak semasa, trend terkini sekarang dalam kita mempromosikan untuk kita pergi jauh lagi penerbitan program hiburan TV di RTM. Ini perubahan sikap, audience change behavior, perubahan sikap, trend semasa daripada dulu nak tengok TV, sekarang tidak. Sekarang macam telah dikongsikan tadi, 33 juta pengguna internet di Malaysia. Lebih 33 juta pengguna internet di Malaysia, dah 26 juta aktif akaun social media. Itu bermakna ramai, sangat ramai yang menghabiskan masa dengan gadget. So, bila menghabiskan masa dengan gadget, apa jadi kat televisyen? Orang akan kata televisyen tak relevan. Tidak. Siapa kata televisyen tidak relevan lagi sekarang? Tak berani. Seorang, good. Awak berani kata televisyen tak relevan. Lain? Masih relevan. Okey, betul. Sebab dalam 33 juta, dalam 34 juta penduduk di Malaysia, masih ada segelintir yang tidak ada smartphone. Mereka itu masih memerlukan televisyen. Televisyen masih relevan. Dan bagaimana jaringan internet, mainstream media televisyen bergabung, bersatu dalam menyampaikan maklumat. Trend sekarang, mainstream media kena bersatu dengan social media, jaringan internet dalam kita menyampaikan maklumat mengikut kehendak semasa penonton. Fast content, short content, platform social media, platform RTM Click, platform RTM Click, yang mana setiap penerbitan program kita akan upload dekat tim Puan Husna, akan upload dekat RTM Click. Kalau tak dapat tengok, so audience sekarang very selective. Diorang boleh tengok bila-bila masa. You all nak tengok bila-bila masa. Rasa nak tengok, buka. Rasa nak keluar, tapi kejap lagi ada live bola, ada live final bintang RTM. Tapi nak kena keluar, nak pergi dating dengan girlfriend. RTM Click ada. Tak perlu bayar, free je. Download. Okay? At any time you all boleh catch up balik semua program-program yang you all rasa nak tengok, tonton terbitan RTM di platform RTM Click. How RTM, program hiburan, engage dengan social media. Sekarang saya rasa mostly trend adalah trend TikTok. Okay? So bagaimana kita engage dengan TikTok, bagaimana kita nak mempromosikan program kita through social media. Unit my department, program terbitan hiburan TV, team production hiburan TV bekerjasama dengan media digital team di RTM untuk create short content behind the scene. Mungkin yang you all biasa tengok apa yang rakaman yang dah terhasil, tetapi apa yang berlaku dekat backstage, apa yang berlaku semasa rehearsal, apa klip bloopers yang part-part viral tu, itu yang kita blast. Itu yang kita create dan kita keluarkan di dalam platform-platform social media, especially TikTok sekarang yang menjadi trend user sekarang, untuk dalam masa yang sama kita mempromosikan rancangan dan kita membawa mereka untuk menonton
program terbitan RTM. Itu cabarannya. Bagaimana program yang kita terbitkan masih perlu diterbitkan, tetapi dalam masa yang sama kita perlu tahu kehendak dan sikap semasa, sikap tontonan semasa penonton sekarang. Okey. Saya kongsikan sedikit apa yang klip-klip yang pernah kami buat di platform social media RTM. Adab dan adab. Mikir coy, mikir. Okey. Alright, itu saja perkongsian saya. Secara conclusionnya, saya ingin katakan evolusi penerbitan hiburan di RTM atau di mana saja adalah selari dengan peredaran masa dan persekitaran. Dan sentiasa sebagai penerbit, mungkin ada di antara anda semua yang mungkin selepas ini graduate dan akan menjadi salah seorang producer. Anda, saya ingatkan, kalau anda bekerja di bahagian penyiaran awam ataupun di mana jua anda bekerja, bertugas, jangan takut untuk mencuba, jangan takut untuk membuat salah, kerana itu adalah satu proses pembelajaran. Okey, kalau kita tak belajar, kita tak akan terima pengalaman tu. Kalau kita tak buat salah, kita tak akan rasa pengalaman tu. Banyak pengalaman saya lalui sebagai penerbit, sebagai penerbit di hiburan untuk buat sesuatu keputusan yang cepat, yang melibatkan banyak pihak. So, itu yang saya pesan. Be sensitive, peka dengan keadaan dan kehendak semasa. Thank you so much. Thank you UPSI, thank you IPTA, thank you Glocom dalam menjemput saya pada petang ini. Alright, terima kasih Puan Rashidah atas perkongsian sebentar tadi. Jadi kita nak cicit dulu, boleh? Silakan duduk. Duduk. Okay. Alright, so ada persoalan sepanjang kepada tetamu dan peserta hadirin dan hadirat sekalian. Sepanjang saya memberikan soalan kepada Puan Rashidah, kalau ada soalan yang nak ditanyakan, boleh angkat tangan dan boleh diutarakanlah soalannya, okey? Alright, so seperti yang kita tahu, industri hiburan ni merupakan salah satu, orang kata, complement our rohani, keperluan rohani, keperluan peribadi. Kerana banyak perkara yang kita boleh sampaikan secara secara entertainment, hiburan. Kerana hiburan tu satu keperluan kepada orang lain dalam meningkatkan pelbagai aspek rohani, keperluan kesejahteraan psikologi dan sebagainya, kan. Jadi kita nak tanya sikitlah Puan Rashidah. Macam mana, dan sekarang ni kita ada banyak social media influencer ataupun independent content creator. Jadi saya nak tanyalah macam mana dan bagaimana landscape perubahan yang kita dah ada. Kita dah ada content creator daripada instant content creator daripada TikTok, daripada Instagram, daripada Facebook dan sebagainya, YouTube. Bagaimana industri hiburan ini menerima landscape perubahan ini dan bagaimana dia memberi kesan terhadap industri hiburan sendiri. Silakan. Okey. Landscape baru, content creator. Dengan jaringan internet yang sedia ada sekarang, kita dah sedia tahu dunia tanpa sepadan. So mereka memang kita kena, dan kita sedia maklum bahawa content creator di luar sana sangat banyak. Apabila banyak content creator dan ada juga stesen TV kerajaan, stesen TV swasta, akan wujud lambakan program. Lambakan program di dalam penyiaran. Tetapi bagaimana cara itu, saya cakap, bagaimana stesen TV atau penerbit itu sendiri, cara tu promote, cara tu attract, cara tu engage audience, bagaimana untuk menarik mereka
supaya menonton rancangan terbitan RTM melalui platform mainstream, TV, OTT dan social media RTM. Kita ada 3 platform. Kita ada radio. Segala platform yang kita ada, kita gunakan segala platform yang kita ada itu untuk mengatasi lambakan program-program content creator yang sedia ada. So, setiap daripada mereka, apa yang mereka buat tu sebenarnya sangat menarik, sangat baik. Itu adalah satu persaingan yang sangat sihat. Which is bila ada lambakan program, bila ada program-program terbitan daripada content creator yang especially anak-anak muda yang baru after graduate, konten-konten daripada content creator social media ni sebenarnya sangat bagus. Ini adalah satu persaingan sihat juga kepada penerbit-penerbit di stesen TV. So jadikan itu sebagai contoh. Selain daripada tadi saya katakan, cara kita untuk mempromosikan program itu, to engage audience, untuk tarik audience menonton rancangan kita. Selain itu satu, keduanya, lambakan program ini daripada content creator adalah satu persaingan sihat kepada penerbit-penerbit di RTM untuk berkarya dengan lebih baik. Saya percaya karya ini adalah satu benda yang subjektif lah untuk diterima dengan lebih mesra. Seperti konten-konten humor ataupun konten-konten yang mengandungi genre-genre yang tersendiri, dia mendapat tempat kepada audiens melihat konten tersebut. Tapi Puan Rashidah, kita harus fikirkan tentang bagaimana kita ingin menerbitkan satu konten di mana kita memerlukan kos penerbitan. Kos penerbitan harus kita fikirkan, kos penerbitan, kos kru penerbitan juga dan sebagainya. Dan seringkali dilanda lah masalah ni dan polemik ini dilanda kepada production house yang lain. Di mana bagaimana kami ingin menerbitkan satu karya yang bagus namun ada limitasi dari segi bajet. Bagaimana tu Puan? Oh, berat. Bos saya dah pandang saya dah kalau pasal bajet ni. Okey, tak apa, saya kongsikan. Sebenarnya saya rasa bukan awak seorang, bukan saya seorang. Setiap penerbit, bukan di hiburan saja. Kita memang akan ada masanya kita akan menghadapi masalah kekangan bajet, limitasi bajet. Tak semua program kita akan terima bajet yang besar dan kita sebagai producer kena fikir apa jalan, apa ruang, apa kehendak semasa yang kita boleh guna pakai. Bajet sedia ada tu untuk kita jadikan kita jadikan satu konten yang baik. Untuk nampak glamour, untuk nampak exciting walaupun bajetnya rendah. Tetapi takut ni cakap ni pandang bos ni. Tadi kena potong bajet. Tak ada. Tidak. Sebenarnya itulah cabarannya. Saya mengaku, ada kalanya saya terima bajet yang rendah, ada kalanya saya terima bajet yang tinggi. Tetapi bila kita dapat bajet yang rendah, itu bukan mematahkan semangat kita untuk to produce program. Tetapi kalau kita dapat bajet yang besar untuk program yang besar, itu adalah satu bonus. Cuma macam mana kita berfikir untuk kita menerbitkan program. Contoh, kita dapat bajet untuk buat anugerah si angkasa dengan sekian-sekian bajet. How we want to look like Grammy Award. Okey, itulah kita kena berfikir dengan orang-orang di persekitaran kita. Kita punya tech team, kita punya content creator team, kita punya art and design team. To make it benda tu jadi cantik, gah seperti luar negara. Ada yang tidak dapat dicapai, tak dapat dicapai. Itulah limitasinya. Dan kita tahu, dan saya rasa kita punya superior pun tahu limitasinya di mana. Tetapi jangan patah semangat dengan kekangan bajet. Kalau setiap program yang dihasilkan itu, setiap program yang perlu dibuat itu subject matternya berbeza. Kalau rasa sebelum ni talk show tu kena buat dekat dalam satu set yang cantik, dekat dalam semua, tiba-tiba tak ada bajet. Very low budget. Kita perlu fikirkan sesuatu untuk make it dia buat dekat outdoor. Yang kita perlu, di sinilah kita gunakan kita punya marketing team. How kita engage marketing team tu untuk mendapatkan ruang, tempat, sponsorship, tempat di luar outdoor yang kita boleh buat program talk show tu. Tak semestinya tak ada bajet, tak boleh buat. InsyaAllah boleh. Tapi di stesen TV kerajaan mungkin berbeza kalau awak nak bandingkan dengan swasta.
yang mungkin ada sedikit cost dari segi facility dan technical. Di kami, kita alhamdulillah kita ada facility dan technical dan kita punya manpower sendiri. So cost dari segi content dan kita punya set and design saja. Okay. Puan Rashidah, saya Awak kira tak? Saya menjawab soalan awak tak? menjawab. Awak angguk-angguk tu kan? Saya kira itulah maksudnya diberikan bajet yang sikit dan harus mencipta kandungan ataupun menerbitkan TV program yang berkualiti. Di situlah kreativitinya dengan menggunakan bagaimana bajet yang sikit, dan di situlah kreativiti dalam bagaimana kita menggahkan satu konten namun dengan bajet yang sikit. Orang kata kalau kita tengok satu program tu tak nampak dia bajet sikit kerana kreativitinya terselah di situ. Betul. Okey. Jadi hari ini saya nak membuka kepada peserta dan tetamu kita di ballroom kita ni nak bertanyakan soalan. Ada tak soalan yang nak ditanyakan yang keris-keris tu? Ada? Kalau ada boleh angkat tangan. Tak ada. Kita ada Siapa nak jadi expert penyanyi? kita daripada industri hiburan ni. Mungkin ada daripada anda yang ada tanda tanya tentang industri hiburan, tentang bidang penyiaran. Tak ada. Selepas apa yang saya kongsikan tadi, ada tak anda di antara anda rasa berminat untuk jadi seorang penerbit? Ada tak? Ada. Alhamdulillah, saya doakan yang terbaik untuk you all. Yes. Okay. Tak apa, tak ada. Maksudnya kalau tak ada tu faham. Maksudnya dia faham dengan apa yang Puan Rashidah sampaikan. Dan mungkinlah untuk sebelum kita tutup tirai, saya ingin bertanyakan sikit ataupun mendapatkan kata-kata terakhir. Orang kata, apakah nasihat kepada adik-adik kita ataupun kepada saya juga yang masih lagi masuk dalam bidang production ni untuk terbang lebih tinggi, berkarya dengan lebih free. Bagaimana untuk mendapat kebebasan dalam berkarya? Mungkin ada ke nasihat sedikit Puan Rashidah? Kebebasan dalam berkarya benda tu sebenarnya besar. Okey, saya rasa saya dah cakap tadi nasihat saya untuk jadi seorang penerbit, to be a good producer, untuk jadi bukan penerbit hiburan saja, saya bagi secara generik. Anda semua kena peka dengan peredaran kehendak semasa penonton, kemajuan teknologi semasa dan juga sentiasa sensitif dan peka dengan siapa stakeholders kita semasa itu. Dan selain itu, saya dah pesan juga yang first tadi, jangan takut untuk mencuba. Sebab masa kita, peredaran masa ni berubah, teknologi kita berubah dan kita punya trend kita pun berpusing sebenarnya. Jangan risau sebab benda tu sentiasa bergerak. Kalau dulu dan kalau you all lihat sekarang, orang dah start suka retro balik. Sebenarnya retro tu dah lama. Kenapa orang suka balik? Itu menunjukkan dalam kitaran music trend kita sebenarnya berpusing. So jangan risau, jangan pelik pula kalau apa yang saya kongsikan hari ini mungkin esok dah berubah. Sebab dalam sekelip mata saja banyak perkara boleh berubah. Mungkin 10 tahun akan datang, apa yang saya cakap tak relevan ataupun apa yang berlaku 10 tahun yang lepas akan berlaku akan datang. So kita tak dapat jangkakan, tetapi di mana saya katakan tadi, kita kena sentiasa peka, sensitif, peka dengan apa yang berlaku di persekitaran kita. As a producer, tanggungjawab tu besar, kita nadi, kita jantung dalam sesuatu program, we are the captain of the ship. Macam Puan Husna kata, content is king, technology is queen. So, bekerjasama to be good producer, insyaAllah be the best. Ya, orang kata bekerja dengan orang yang hebat dapat konten yang memikat. Begitu. Okay. Terima kasih atas pengongsiannya Puan Rashidah binti Ali. It's very useful and fruitful sharing. Jadi saya nak ucapkan juga terima kasih kepada Puan Rashidah, kepada VIP kita pada hari ini kerana sudi berkongsi buah fikiran dan kata-kata pemangkin untuk memberi sumbangan yang besar kepada kepada adik-adik dan juga saya. Dan semoga perkongsian pada hari ini tak masuk telinga kanan, tak keluar telinga kiri. Dan inilah saya kira Puan Rashidah inilah pohon yang lebat. Penuh dengan buah dan kata-kata. Makin tinggi kita, makin lebat kita, makin rendah kita jatuh. Itulah Puan Rashidah ya. Alright, so sebelum mengakhiri program kita pada hari ini, terimalah sedikit cenderahati daripada kita.
Sebuah kereta? Bukan. Okey. Terima kasih. Jadi kami daripada UPSI dan juga Iftar, ini adalah sedikit cenderah hati. Semoga sudi datang lagi, berkongsi lagi dengan kami. Okey. Jadi terima kasih Puan Rashidah dan juga kepada tetamu hadirin hadirat sekalian. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Baiklah, terima kasih kepada Cik Asna Zukrina sebagai moderator dan Puan Rashidah binti Ali, penerbit rancangan unit hiburan TV atas kesudian berkongsi info dan pengalaman yang cukup menarik. Sekali lagi, majlis mengucapkan ribuan dan terima kasih kepada Puan Rashidah binti Ali dan teknologis Nurul Husna binti Muhammad Kara, jemari disusun maaf dipinta. Dengan ini, tamatlah majlis kita pada hari ini. Hadirin dijemput untuk ke bilik cempaka dan Kazumi untuk sesi pembentangan kertas kerja daripada pembentang-pembentang persidangan. Sekian daripada saya, terima kasih, jumpa lagi.